Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Jumpa lagi dalam rakaman seterusnya. Kuliah kita kali ini akan meneliti pembentukan negara Malaysia. Saya share dulu. Ya, okey. Uh, kita akan lihat kepada pembentukan negara Malaysia, iaitu penyatuan atau penggabungan Tanah Melayu dengan wilayah-wilayah yang lain. Kuliah sebelum ni kita dah cerita bagaimana cabaran Tanah Melayu menuju untuk mendapatkan kemerdekaan dan akhirnya kita berjaya memperolehi kemerdekaan dengan pelbagai langkah yang perlu kita tempuhi sehingga kita merdeka pada 31 Ogos 1957. Merdeka! Okey, kali ini pula lepas merdeka kita nak lihat bagaimana pula laluan yang ditempuhi oleh Tanah Melayu sehingga berjaya membentuk satu negara yang bernama Malaysia. Jadi asas kuliah kita ialah nak lihat pembentukan Malaysia. Daripada permulaan, sebab-sebab, reaksi negara sekeliling dan kaitan dengan negara Singapura, Brunei satu lagi khususnya. Okey. Malaysia lahir selepas 6 tahun Tanah Melayu merdeka. Kita merdeka 1957 dan bentuk Malaysia 1963. Ada pelbagai faktor yang dikira sama ada dari segi politik, sosial dan ekonomi yang menjadi penyebab perlunya pembentukan Malaysia. Dan dari rentetan-rentetan inilah akhirnya Malaysia lahir pada 16 September 1963. Jadi kalau kita faham 2 hari yang kita sambut cuti untuk merayakan negara kita iaitu pada 31 Ogos dan 16 September. 31 Ogos kita merdeka, sambut merdeka. 16 September kita raya iaitu Hari Malaysia. Hari sempena pembentukan negara Malaysia. Jadi bulan ini, tempoh ini kita panggil bulan kemerdekaan. Tengok latar belakang pembentukan Malaysia. Kalau diteliti dari sudut sejarah penyatuan atau penggabungan negeri-negeri di Tanah Melayu dan rantau ini, sebenarnya usaha ini sudah lama dicanang oleh pelbagai pihak sama ada dari British itu sendiri maupun dari pemimpin tempatan di kalangan kita. Cuma usaha-usaha ini tidak berjalan dengan baik akibat halangan-halangan seperti yang kita telah sebut itu Perang Dunia Kedua ketika kita diserang oleh Jepun. Maksudnya sebelum berlakunya perang, sebelum berlakunya Jepun serang Tanah Melayu, rancangan penyatuan itu sudah ada. Cuma maaf itu saya semua. Okey. Sama juga kedudukannya selepas Jepun kalah. Seperti Malaya Union juga bukti penyatuan itu sedang diusahakan. Okay. Setelah Malaya Union gagal, maka terdapat beberapa tokoh yang mencadangkan kewujudan gagasan Malaysia ini dengan memasukkan Singapura di dalam Malaysia. Contohnya Tan Sri Ghazali Shafi'i, pada tahun 19 berapa 54 berapa lah, dan Tan Cheng Lock 1955. Nak beritahu sudah ada cita-cita ataupun perancangan penyatuan ini. Saya sebut tadi Tan Sri Ghazali Shafi'i. Ini kita kena tahu juga lah tokoh-tokoh kita siapa sebenarnya Ghazali Shafi'i ini. Dia ni orang lama dalam
politik, bermula era Tunku Abdul Rahman lagi, sampailah ke era Tun Mahathir. Lama, maksudnya Mahathir, kalau Tun Mahathir ni bukan Tun Mahathir PM yang ketujuh, ni Tun Mahathir PM yang keempat. Okay. Saya dah meninggal, kira 10 tahun dulu saya meninggal. Dan kehebatannya ialah dari sudut soal diplomatik, sebab itulah dia pernah menjadi bekas menteri luar dan juga menteri kabinet yang lain. Dia ni orang faham. Okay. Jadi yang saya sebut tadi, kehebatannya dari sudut diplomatik iaitu tentang hubungan antarabangsa, Tan Sri Ghazali Shakir. Dan satu lagi tokoh yang pernah mengutarakan perlunya Singapura dan Tanah Melayu bergabung adalah Perdana Menteri Singapura yang pertama, iaitu Lee Kuan Yew juga mencadangkan mungkin ni. Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama, dan sekarang ni pun menjadi Perdana Menteri Singapura sekarang, Lee Hsien Loong. Ini anak dia, kan. Lepas ayah jadi Perdana Menteri, anak pula jadi Perdana Menteri. Okey. Berbalik dengan cadangan gabungan Tanah Melayu dengan Singapura ini, idea yang paling kuat dan paling konkret datangnya daripada Tunku Abdul Rahman. Kali pertama beliau sebut sebenarnya ialah dalam pembentukan Malaysia ini semasa Persidangan Agung UMNO. Bahkan bukan saja bergabung Singapura dengan Tanah Melayu, Tunku juga mengulangi gesaan penyatuan dengan Sarawak, Brunei dan Borneo Utara. Borneo Utara ni Sabah lah. Bagusnya idea yang dilontarkan oleh Tunku ini ialah menyebabkan tokoh-tokoh politik memberi respon yang pelbagai daripada pemimpin dalaman maupun luar negara. Ada yang positif dan ada yang memberi respon negatif. Ini secara tidak langsung memberi feedback yang pelbagai dan bagus untuk Tunku meneliti pandangan-pandangan ini. Jadi selepas lontaran itu saya sakit. Jadi selepas lontaran asal adik ini, Tunku ulangi sekali lagi dalam ucapan di Singapura pada 17 Mei 1961 di satu majlis makan malam bersama dengan para wartawan di sebuah hotel, ya. Namun sebelum beliau buat ucapan ini, beliau telah mengadakan beberapa pertemuan bagi menyatakan, menyuarakan hasratnya tentang pembentukan Malaysia dengan tokoh-tokoh yang ada ketika itu, termasuklah Lee Kuan Yew. Jadi banyaklah isu ini dikupas melalui surat khabar dan sebagainya dikupas. Jadi tujuan utamanya, idea ini dilihat dari sudut kepentingan politik dan ekonomi, di mana pentingnya atau perlunya kepada gabungan besar antara bekas-bekas tanah jajahan British supaya boleh bergerak ke hadapan dengan lebih kukuh dan kuat. Ini tujuan. Okey, jika tanah-tanah jajahan British ini terus menerus berada dalam keadaan sedia ada, maka ini memberi kesan yang tidak baik dari sudut jangka masa yang panjang. Sukar untuk berdiri dengan sendiri, tidak bebas, tidak kuat, dan mungkin sukar untuk bersaing dengan negara-negara lain di peringkat antarabangsa. Sebab kalau kita kecil, masyarakat antarabangsa kurang memberi perhatian dan suara kita sendiri kurang didengari. Sebab itulah keperluan untuk melihat supaya Tanah Melayu dan juga negeri-negeri di rantau ini bergabung atau bersatu. Dan satu lagi usaha pembentukan Malaysia atau
penggabungan negeri-negeri NATO ini bukanlah satu perkara yang asing. Macam saya sebut sebelum ini, ianya telah dicadang sebelum merdeka lagi. Sama ada cadangan yang diutarakan oleh Lord Brassey yang menjadi pengarah Syarikat Berpiagam Borneo Utara, Sabah, supaya penggabungan ini dilakukan. Ini bermakna usaha ke arah pembentukan Malaysia ini dilontarkan oleh ramai pemimpin, baik daripada British ataupun di kalangan pemimpin kita. Jadi usaha ke arah pembentukan Malaysia bukan satu perkara yang pelik, dan bukanlah boleh menambahkan lagi sepatutnya ketegangan antara pemimpin. Malahan sepatutnya dilihat sebagai satu usaha yang murni dan usaha positif untuk kebaikan tanah Melayu dan wilayah-wilayah yang sekitarnya. Okey, faktor-faktor yang mendorong kepada pembentukan Malaysia. Dalam membentuk pembentukan Malaysia, para sarjana telah membuat beberapa kesimpulan atau apakah faktor-faktor yang mendorong ke arah itu. Pertama ialah untuk mengelakkan daripada ancaman dan pengaruh pengaruh komunis. Mengelak daripada ancaman pengaruh komunis ini. Dan perlu diingat bahawa walaupun kita merdeka, gerakan komunis masih ada dan berkembang di tanah Melayu dan juga di Singapura. Bahkan menjadi kebimbangan jika ianya terus merebak ke seluruh rantau Asia Tenggara ini. Dan salah satu pengaruh komunis ialah berjaya masuk dalam parti politik di Singapura, sehingga golongan atau ahli politik yang dikatakan berhaluan kiri ini banyak dipengaruhi oleh ideologi komunis, bahkan berjaya menubuhkan parti sosialis di Singapura. Jadi kebimbangan itu ada jika komunis berjaya menguasai kerajaan, maka ianya akan mengancam kedudukan tanah Melayu. Oleh itu, dengan terbinanya pembentukan Malaysia ini diharap akan menjadi halangan kepada komunis untuk terus memperluaskan pengaruhnya. Kedua ialah untuk memerdekakan Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Dengan kewujudan Persekutuan Malaysia, maka ini akan mempercepatkan lagi proses untuk memerdekakan Sarawak dan Sabah, di mana masih lagi berstatus negeri jajahan. Manakala bagus untuk Singapura dan Brunei pula, mereka ini masih lagi berstatus negeri naungan. Sebab jika Sabah dan Sarawak cuba bergerak bersendirian dalam menuntut kemerdekaan, kemungkinan akan memakan masa yang lama. Bahkan dikatakan British tidak akan memberikan kemerdekaan untuk Sabah dan Sarawak sekiranya pergerakan politik dan ekonomi masih lagi belum memuaskan pada pandangan British lah. Tambah lagi terdapat juga kebimbangan iaitu sama seperti di Singapura, iaitu penularan komunis di Sabah dan Sarawak, dan juga kebimbangan daripada tuntutan kuasa lain iaitu Filipina dan Indonesia yang menunjukkan minat ke atas kedua negeri ini. Sampai sekarang ada lagi daripada Filipina contohnya. Yang ketiga ialah faedah perkongsian ekonomi secara bersama. Melalui perkongsian pembentukan Malaysia, adalah diharapkan wujudnya kerjasama ekonomi yang mana wilayah-wilayah yang banyak sumber ini akan dapat membantu kepada wilayah-wilayah yang kurang dari segi ekonomi, terutamanya membantu kepada wilayah Sabah dan Sarawak. Sebab
Tanah Melayu, Singapura dan Brunei dilihat sebagai tunjang utama, kerana jika kita lihat Singapura dia kuat dari sudut ekonomi. Tanah Melayu pula kaya dengan sumber dan Brunei kaya dengan minyaknya. Okey. Keempatnya pula ialah untuk menjaga atau mempertahankan hak kaum Bumiputera. Dengan pencaturan Sabah, Sarawak dan Brunei, diharap dapat memperkuatkan kaum Bumiputera, kerana majoriti pastinya kaum Bumiputera pada masa ini dan di Sarawak, di Sabah, di Sabah, Brunei dan Sarawak ni, sorry hidung saya sakit tak. Okey, kerana Sabah, Sarawak dan Brunei majoritinya kaum Bumiputera, dan di Singapura pula ramai kaum bukan Bumiputera, ramai imigran. Okey, jadi kalau pergabungan ini dibuat secara tidak langsung akan mengimbangi kedudukan kaum-kaum yang ada. Dan ini kerana jika tiada keseimbangan dan mungkin konflik akan wujud dan menimbulkan banyak masalah. Baik, kita nak reaksi daripada Sarawak. Jadi dengan cadangan pembentukan Malaysia ini, maka banyak respon atau reaksi yang diutarakan oleh semua pihak, sama ada pihak yang bergabung iaitu Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura. Bahkan oleh kerana ini ada rantau Asia Tenggara, yang berjiran dengan kita rumpun yang hampir sama, maka Indonesia dan Vietnam memberi reaksi yang agak keras dalam hal ini. Okay. Baik, kita tengok satu-satu. Kita tengok respon yang dinyatakan oleh Sarawak. Umumnya rakyat Sarawak melihat secara positif kemasukan Sarawak ke dalam pembentukan Malaysia. Sebabnya mereka mahu merdeka dari penjajah dan bimbang soal pengaruh daripada komunis. Jadi ada dalam kalangan parti yang setuju, seperti parti Berjasa atau parti Barisan Rakyat Jati Sarawak. Manakala parti yang menentang ialah Parti Negara Sarawak, PANAS, sesuai kan, menentang PANAS. Parti Rakyat Sarawak, SUPP, dan Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, SNAP. Okay. Namun demikian, semua parti ini tidaklah menunjukkan tentangan yang terlalu menekan, sebab mereka juga mahukan kemerdekaan asasnya. Cuma penentangan ini ditunjukkan bagi menzahirkan beberapa perkara yang mungkin tidak dipersetujui pada pandangan mereka. Ini di Sarawak. Dan reaksi Sabah. Okay, reaksi daripada Sabah. Rakyat Sabah secara umumnya sama juga dengan rakyat Sarawak, iaitu memberikan reaksi yang positif. Okay? Bukan negatif, positif. Bagus. Macam biasa juga mereka mahukan kemerdekaan. Bahkan tujuan untuk kemerdekaan ini lebih dialu-alukan dan mendapat sambutan. Ada parti yang setuju, seperti parti United Sabah National Organisation ni, USNO ni. Ni parti hebat ni, parti hebat. Dululah, masa dulu. Sekarang dah bubar. Lama dah dah jadi UMNO lah. USNO jadi UMNO. Banyaklah proses-prosesnya tu. Okay. Parti USNO tokoh paling hebat. Ini patut kita tahu juga iaitu Tun Datu Mustafa Harun. Tun Datu Mustafa Harun. Orang Sabah kata dia ni
bapa kemerdekaan Sabah. Ada juga orang panggil bapa pembangunan Sabah. Bekas yang di Pertuan Negeri Sabah yang pertama, dan juga ialah dulu saya pernah juga menjadi Ketua Menteri Sabah. Tun Datuk Mustafa Harun. Okey, namun di sebalik sokongan ada juga yang menentang, seperti parti UNO, United National Kadazan Organisation ni, dan parti Pasok Mamogun. Okey. Apa ni soalan tentangan ini perkara yang biasa sebab kebimbangan dalam soal agama, bahasa, ekonomi dan sebagainya, pada pandangan mereka perlulah diambil kira. Sebab Sabah maupun Sarawak tadi hidup dalam pelbagai agama, pelbagai etnik, pelbagai bahasa, dan perkara-perkara ini juga memberi kerisauan kepada mereka tentang hal-hal tadilah, sama ada terancam atau tidak, dan sebab itulah ada sedikit tentangan daripada setengah-setengah masyarakat di Sabah dan Sarawak. Okey. Kita ni Brunei. Reaksi dari Brunei. Di Brunei pada awalnya, menyokong idea pembentukan Malaysia. Sultannya iaitu Sultan Omar Ali Sarifuddin suka idea pembentukan ini dekat awal. Namun Brunei lagi suka kalau pembentukan ini, penggabungan ini dilakukan setelah Brunei terlebih dahulu mendapat kemerdekaan daripada British. Tapi di Brunei ni ada satu tentangan kuat, khususnya yang diketuai oleh AM Azhari. Beliau ni suka kalau Brunei bergabung dengan Sabah, Borneo Utara British ni, Sabah dan Sarawak, untuk menjadi gabungan yang dinamakan Kalimantan Utara. Itu pandangan dia. Ini pejuang rakyat lah kata. Jadi tindakan Azhari ni terlebih ke hadapan dan laju sikit dia ni, dan cuba buat satu revolusi secara bersenjata, dan akhirnya tewas, ditempaskan dengan bantuan daripada British, Sultan Mohor daripada British. Jadi dia dah tumpas. Beliau menentang dengan menyatakan bahawa penggabungan pembentukan Malaysia ini hanya akan membantu British mengawal pengaruh dan ekonominya di rantau ini. Ini pada pandangan dia lah. Ini Brunei. Kemudian reaksi daripada Singapura. Di Singapura, rakyat dan pemimpin parti dari parti PAP, Parti Tindakan Rakyat, pada dasarnya memberi respon yang baik, positif atas usaha penggabungan pembentukan Malaysia ini. Sebabnya terutama sekali adalah wujudnya kebimbangan kepada yang saya sebut tadi, iaitu puak kiri yang banyak menampakkan minat ataupun sikap ke arah ideologi komunis ni, nak ikut komunis ni. Ini kerana puak-puak yang berhaluan kiri ini adalah sipihan daripada parti PAP. Maksud mereka dah dah menyelinap masuk dalam PAP ni, dan akhirnya mereka keluar dan membentuk parti baru, iaitu Parti Sosialis. Nama dia tu bukan silap, Parti Sosialis, tapi nama tu nama lain saja, bukan Sosialis. Saya sebut tadi kan. Okey. Jadi parti sipihan PAP yang berlalang kiri ini, yang menjadi kebimbangan itu ialah kerana mereka menang dalam beberapa siri pilihan raya di Singapura. Jadi Lee Kuan Yew pun bimbang akan golongan kiri ini, maka semangat beliau
terhadap usaha pembentukan Malaysia ini jadi lebih kuat. Namun juga ada parti-parti yang tidak setuju, seperti parti buruh di Singapura dan Parti Rakyat Bersatu yang berdasarkan idea tersebut sukar dilandaskan, dan ini adalah idea, katanya idea berlanjutan pengaruh British di rantau ini. Okey, itu daripada reaksi daripada negeri-negeri yang nak bergabung dengan kita, nak bergabung dengan tanah Melayu. Ini pula reaksi daripada negara ASEAN, uh, negara Singapura, negara Indonesia dulu. Okey, pada peringkat awal dikatakan tiada tentangan daripada pihak pemerintah Indonesia. Bahkan ada pujian daripada Indonesia sebagaimana yang disiarkan oleh akhbar, mengalu-alukanlah, boleh kata begitu. Namun bantahan mula berlaku pada tahun 1963, yang dikatakan dipercayai pemerintah Indonesia ketika itu iaitu Presiden Soekarno dikatakan dipengaruhi oleh komunis yang menghasut supaya memberi tentangan kepada cubaan pembentukan Malaysia ini. Maka Soekarno telah melancarkan tindakan terhadap usaha ini dengan menggerakkan kemping Ganyang Malaysia. Maksudnya hancurkanlah Malaysia ni. Inilah yang kita namakan apa ni? Konfrontasi Indonesia Malaysia hasil akibat penentangan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia. Malah tindakan Indonesia ini juga membawa kepada pencerobohan tentera Indonesia di Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Di Tanah Melayu, tentera mendarat di mana? Di Johor. Namun semua usaha ketentangan ini daripada Indonesia ini alhamdulillah berjaya dipatahkan, dan nasib baik juga ya, kebetulan wujud pergolakan berlaku di Indonesia, di mana akhirnya Presiden Soekarno dijatuhkan, digulingkan oleh jenderanya sendiri iaitu Soeharto, dan komunis berjaya dihapuskan oleh tentera Indonesia. Maka beberapa peristiwa lah dapat itu telah membawa kepada perdamaian dengan Malaysia Indonesia melalui satu rundingan yang dibuat di Bangkok antara Tun Razak dengan Menteri Luar Indonesia ketika itu, iaitu Adam Malik pada 1966. 3 tahun selepas pembentukan barulah kita berdamai dengan baik. Okey, itu daripada Indonesia. Dan reaksi daripada Filipina. Satu lagi negara yang membantah pembentukan Malaysia ialah negara Filipina. Pada masa ini, presiden yang memerintah Filipina adalah Macapagal. Macapagal ni ayah kepada Arroyo Macapagal. Saya ingat lagi ni. Awak sempat lagi tak? Sebab ni bekas presiden wanita, kalau tak silap, awal tahun 2000. Macam itulah beliau menjadi presiden di Filipina. Okey. Jadi Filipina bantah sebab menuntut bahawa Sabah ini adalah sebahagian daripada Filipina. Katanya sejarah dulu Sabah adalah di bawah Sultan Sulu. Jadi tuntutan ini ibaratnya Filipina tuntut sebagai mewakili Sultan Sulu. Katanya dulu Sabah diberi pajak kepada British dan bukannya dijual kepada British, dan dikatakan pajakan itu telah tamat tempoh, maka Filipina menuntut kembali Sabah. Okey. Maka dari sudut tindakan politik pihak British, di mana British telah menyerahkan memorandum ke Filipina melalui kedutaan Filipina di London, di mana segala tuntutan yang dilakukan oleh Filipina tidak akan dilayan oleh British.
kalau kita perhati sampai sekarang masih lagi kedengaran tuntutan Sabah ini daripada Filipina. Tahun ini pun bunyi lagi tuntutan melalui kenyataan oleh pegawai Kementerian Luar Filipina. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang pun Filipina tak pernah buat tuntutan secara rasmi. Secara rasmi ni kita kata melalui Mahkamah ICT, Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Macam apa ni yang baru ni tuntutan ke atas Pulau Batu Putih oleh Singapura. Itu dibuat secara official melalui Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Tapi Filipina tak buat. Dan kalau dilihat sebenarnya tuntutan ini lebih kepada mainan ahli politik di sana, di Filipina. Sebab dia orang nak dapat undi, dia orang main sentimen untuk Sabah daripada Malaysia. Itu je yang bendanya kan. Cuma kalau kita ikut sejarah, memang betul dulu Sabah di bawah Kesultanan Sulu, tapi perjanjian yang dibuat dengan British itu sudah selesai dan Sabah bukan lagi di bawah milik Kesultanan Sulu. Kesultanan Sulu ni ada lagi ke tidak? Kalau ada pun saya ingat sultan tanpa kerajaan lah. Dan banyak kalau pemimpin kita mendapat gelarang datuk daripada sultan-sultan macam ni. Dululah, sekarang dah kurang lah. Sama ada di Palembang pun ada, di Sulu pun ada, macam-macam lah dapat datuk. Okey, jadi tuntutan kerajaan Filipina ni dikatakan dibuat seolah-olah wakil lah, mewakili kepada Sultan Sulu. Saya cakap tadi. Okey, ini tuntutan daripada Filipina. Ini dah habis. Kita tengok perkara-perkara yang berlaku. Satunya ialah konfrontasi antara Malaysia, Indonesia yang menggunakan kempen Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia. Macam Korea pun. Okey. Saya yang ni saya ingat kita boleh baca je ni fakta-fakta ni boleh baca je lah Kalau ikut sebenarnya konfrontasi ni isu besar sampai pernah Indonesia tarik diri daripada anggota PBB sebab nak protes, nak bawa masuk Malaysia dalam PBB. Parah parah sungguh ni. Bahkan kalau tentera pula mendarat dengan payung terjun di Pontian Labis di Johor, dan ada pertempuran lagi berlaku di Sabah dan Sarawak. Nak bagi tahu bahawa isu konfrontasi ni adalah isu yang besar, bantahan daripada Indonesia yang inginkan tanah Melayu masuk ke dalam Indonesia dengan membuat satu pembentukan yang dinamakan Indonesia Raya. Tapi masa ini kita mereka kita bernasib baiklah masa serangan daripada serangan daripada Indonesia, kita dibantu oleh negara-negara Commonwealth, New Zealand, Australia. Kalau bayangkan kalau kita tak kuat, kemungkinan besar kita jadi sebahagian daripada Indonesia. Kan? Tak tahulah. Yang ni boleh baca ya. Okey, kemudian konfrontasi ini berakhir kemudian konfrontasi berakhir dengan berakhirnya era pemerintahan Soekarno setelah Parlimen tenteranya iaitu Soeharto telah berjaya menggulingkan Soekarno. Soekarno kena tahan dalam tahanan rumah dan
berakhirlah konfrontasi dengan menterinya, perjanjian damai yang ditandingi di Bangkok. Dan Sukarno ni kita apa ni presiden pertama Indonesia, Soekarno ni. Baru ni pun anak dia jadi presiden, iaitu Megawati. Megawati wanita pertama Indonesia menjadi presiden. Presiden yang ke berapa? 4, 5, 4. Saya tak ingat. Okey. Jadi sama juga tadi. Filipina. Ayah jadi presiden, anak jadi presiden. Indonesia pun ada. Ayah jadi presiden, anak jadi presiden. Agaknya Malaysia ada tak? Ayah jadi Perdana Menteri, anak jadi Perdana Menteri. Tak tahulah kan, satu hari nanti kemungkinan ada sejarah kita. Ayah jadi Perdana Menteri, anak jadi Perdana Menteri. Tak tahulah kan. Habis anak beranak. Okey. Nah, proses penubuhan Malaysia untuk merealisasi pembentukan Malaysia, dia bukannya satu perkara yang mudah. Banyak perkara perlu kita lalui. Paling penting ialah setiap tindakan yang dibuat tu perlu mengambil kira semua pihak. Jadi, untuk memuaskan hati semua pihak, beberapa langkah atau proses dilakukan bagi menjayakan pembentukan Malaysia ini. Antaranya, tindakan yang dilakukan ialah menubuhkan jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia, JPPM. Okay. Malaysia Solidarity Consultative Committee. Okay. Jawatankuasa ini ditubuhkan selepas satu mesyuarat yang diadakan di Singapura yang diwakili oleh semua pemimpin dari wilayah yang nak membentuk Malaysia ni. Dari situ dicadangkan buat JPMM dan pengurusi JPMM yang disetujui ialah Donald Stephen kecuali Brunei. Maksudnya Brunei tak setuju sebab Brunei masih bertindak sebagai pemerhati sahaja. Belum bersedia nak masuk dalam pembentukan Malaysia. Okay. Jadi tujuan utama JPMM ialah untuk memberi penerangan dengan jelas mengenai pembentukan Malaysia kepada rakyat, khususnya kepada rakyat Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Di samping itu juga bertujuan untuk mencari jalan bagi mendapatkan persetujuan dari para pemimpin tempatan dan yang paling penting ialah mendapatkan pandangan rakyat berkenaan rancangan untuk membentuk Malaysia. Right. Okey, kedua pula ialah penubuhan Suruhanjaya Penyiasat Borneo Utara. Nama dia atau kita selalu senang sebut Suruhanjaya Kobok. Kobok dinamakan sempena nama ketua jawatankuasa Suruhanjaya ni, Lord Kobok. Beliau ni siapa ni? Bekas Gubernur Bank England. Gubernur Bank. Sebut bank ni ingat pula saya. Masa saya cerita sikit selingan. Masa saya di Manchester, saya pun kerja bank. Orang tanya saya, bank apa? Saya kata RBH Bank. R tu Royal Bank of Scotland, RS Scotland, RBH Bank, Royal Bank of Scotland. Lepas tu orang tanya lagi, dah kerja bank, duduk dekat UK, kerja bank. Macam hebat ni. Orang tanya lagi, bahagian mana? Saya pun jawab, semua bahagian saya kerja. Termenung kawan tu. Lepas tu dia tanya, sebagai apa? Saya pun kata, sebagai floor engineer. Kalau orang faham lah kerja apa kan. Okey, sambung balik. Apa ni tadi? Lok Kobok ni. Suruhanjaya Kobok. Okey. Tujuan utama jawatankuasa ini adalah untuk mengumpul dan memerhati pendapat rakyat Sabah dan Sarawak berkenaan dengan pembentukan Malaysia. Dikatakan hampir 4,000 orang telah ditemui oleh
Jawatankuasa ini dengan memberikan pelbagai pandangan. Dan lebih 200 memorandum telah diterima dari pelbagai pihak, sama ada orang politik, pembesar, pemimpin kaum, pemimpin agama, sekerja, orang ramai dan sebagainya yang memberi pandangan masing-masing. Dan lebih penting, Suruhanjaya ini mendapati 80% rakyat Sabah dan Sarawak, di mana kebanyakannya golongan pribumi menyokong gabungan dengan Tanah Melayu. Malahan Suruhanjaya juga mendapati rakyat Sabah dan Sarawak 1/3 sokong tanpa syarat. 1/3 lagi sokong dengan syarat serta jaminan. 1/3 lagi mahukan kemerdekaan terlebih dahulu sebelum bergabung, dan separuh daripada yang mahukan kemerdekaan terlebih dahulu ini menentang penggabungan, mahu kekal dalam British. Okey. Okey, yang ketiga, jawatankuasa antara kerajaan. Intergovernment Committee. Jawatankuasa ini adalah sambungan daripada Suruhanjaya Khabar, di mana rumusan daripada perlembagaan Tanah Melayu 1957, laporan Suruhanjaya Khabar dan laporan JPMMM telah dikemukakan dalam Suruhanjaya ini. Okey. Jadi isu utama yang dibincangkan ialah status agama Islam, agama bahasa Melayu, kawalan terhadap pendatang, pendidikan dan wakil parlimen untuk Sabah, Sarawak dan Brunei. Hasilnya lah agama Islam dijadikan agama rasmi bagi Persekutuan Malaysia, kecuali Sabah dan Sarawak. Hak immigration di Sabah, di Sarawak diserah kepada kerajaan negeri walaupun kedudukannya di bawah kuasa kerajaan pusat. Sebab itulah jangan pelik kalau kita orang Semenanjung ni nak masuk ke Sabah atau Sarawak, kita kena isi borang. Isi borang, tak salah kan? Lepas tu ada macam kertas kecil, macam pas macam tu kan. Saya dah lupa lama tak pergi dah ni. Nanti pas yang kecil tu nak balik Semenanjung, kita kena tunjuk dekat immigration tu. Kalau hilang pas atau kertas kecil tu, kena buat report polis. Okey. Untuk itu orang Semenanjung saja. Untuk orang Sabah dan Sarawak rasanya tak perlu Kalau saya silap cerita tu, malam-malam lupa dah. Lama sangat tak pergi Sabah. Last kali pergi ke Tawau bila tak. Okey, jadi ini adalah sebahagian dari apa yang terhasil dari jawatankuasa ini. Yang keempat pula ialah referendum Singapura. Okey. Last sekali kalau tak silap negara di dunia buat ni referendum saya ingat referendum terakhir rasanya 5 tahun lepas kot. Di UK ada referendum. Ini maksud saya referendum yang dibuat untuk proses pemisahan. Okey. Kalau di UK dia buat referendum 5 tahun lepas tu, Scotland nak berpisah daripada UK. Orang Scotland nak pisah dari UK, buat referendum. Keputusannya kalau 45% bersetuju nak berpisah, jadi 55% tak nak berpisah, jadi tak jadi berpisah. Nak beritahunya ialah orang Scotland tak suka kepada orang England ni. Dari dulu sampai sekarang. Dahsyat dulu sampai sekarang. Saya pernah tengok satu berita, saya ambil Keratan Akhbar itu. Ini cerita selingan. Keratan Akhbar, seorang wanita berkahwin dengan orang Scotland, dia orang England. Wanita itu wanita England, berkahwin dengan orang Scotland, dia tinggal di Scotland. Tetapi tak panjang usia suaminya meninggal, orang Scotland sekitarnya
kalau tak sukanya kepada orang England, dia conteng rumah dia tulis go back to England. Sampai tahap itu. Kalau nak tengok cerita cerita sejarah, siapa berlakon ni, uh, apa ni, Mel Gibson. Mel Gibson ni bagus, filem-filem ni bagus. Mel Gibson, Braveheart. Tu tengoklah Braveheart tu, cerita kisah perjuangan orang Scotland menentang orang England. Sebab itulah kalau orang Scotland atau ke Wales yang datang ke tanah Melayu dulu, kebanyakan mereka ni adalah masalah-masalah yang baik berbanding orang England. England ni orang kata dia tak perangainya tu sikit. Okey. Ni tu referendum sana. Tengok referendum Singapura. Daripada referendum Singapura tadi, hampir 2/3 rakyat Singapura, iaitu lebih kurang 71% setuju masuk pada pembentukan Malaysia. Namun yang menyokong ni pun terbagi pula kepada yang mahu dengan syarat, ada yang tanpa syarat. Namun boleh dikatakan rata-rata rakyat Singapura menerima kemasukan Singapura ke dalam pembentukan Malaysia. Tapi tak lama keluar balik pada tahun 1965. Ini pula isu yang berkaitan dengan negara Brunei. Bagaimana Brunei, kalau kita lihat pada peringkat awalnya, dikatakan menyokong untuk bersama dalam pembentukan Malaysia. Dan di saat-saat akhir, dikatakan sehari sebelum tanda tangan persetujuan pembentukan Malaysia di London, Brunei telah tarik diri. Pada peringkat awal, banyak tuntutan yang dikemukakan oleh Brunei ini. Antara tuntutan yang dituntut dan telah dipersetujui ialah Brunei menuntut 10 kursi parlimen, kecil je kan 10 kursi parlimen, kebajikan dan pendidikan terjamin, dan ada lagi syarat-syarat lah. Okay. Tetapi dua tuntutan yang tidak mendapat kata putus sebelum menandangi perjanjian ini, iaitu soal tuntutan minyak di mana Brunei mahu terus menguasai minyak, dan soal kedudukan Sultan Brunei. Di mana kalau soal kedudukan Sultan Brunei ini, Sultan Brunei mahu beliau diberi kekananan. Beliau dalam majlis raja-raja, kekananan itu betul lah. Kekananan itu diambil kira pada pandangan baginda ialah bermula beliau jadi sultan tahun 1950. Bukannya diambil kira ketika masuknya Brunei ke dalam Malaysia. Jadi ini nak jadi agung lah kan. Jadi dua perkara ini dikatakan memberi sebab utama kepada Sultan Omar Ali ini membuat keputusan tidak menyertai pembentukan Malaysia. Manakala tadilah kan tentangan rakyat lebih kepada bantahan oleh pemimpin rakyat, iaitu A.M. Azhari ini, macam yang saya cerita tadilah kan, di mana beliau ialah mendapat bantuan dari komunis dan percaya dipaskan oleh kerajaan Brunei dengan bantuan British. Alright. Okay. Bagi Singapura pula, tempoh berada dalam Malaysia hanya dari tahun 1963 hingga 1965 sahaja, sekejap. Okay. Sebab utama yang boleh kita simpulkan ialah berkaitan dengan soal politik, kaum dan juga ekonomi. Yang jelas itu pelampau-pelampau Cina yang ekstrim ni, okay, dan juga pelampau-pelampau Melayu, golongan ekstrim ni, banyak mencetuskan perbalahan mulut. Okay. Sebagai contohnya pemimpin PAP Singapura, pimpinan Lee Kuan Yew ni sering kali memperlekehkan parti MCA. MCA itu Cina kan, okay? Sebagai lemah lah, terlalu ikut telunjuk UMNO lah, okay? Dan ini telah menimbulkan kemarahan kepada pimpinan MCA, bahkan juga menimbulkan kemarahan kepada UMNO, sebab UMNO dan MCA ini disekali itu dalam perikatan.
Bahkan PAP ni juga pernah mengadakan, dia banyak rentetan kisahnya panjang maksudnya nak menjadi kemarahan, perbalahan dari sudut politik ni panjang. Okay? Dan uh, saya sebut tadi mana? Conversion. Conversion. Pernah PAP buat conversion untuk uh, uh, apa memperjuangkan kempen Malaysia untuk orang Malaysia dengan membuat penegasan tiada satu kaum pun di Malaysia yang boleh didakwa lebih asli daripada kaum-kaum yang lain. Dan ini menimbulkan satu serangan secara terbuka ke atas orang Melayu dan juga kaum berbudaya yang lain, menimbulkan kemarahan. Jadi usaha untuk menjatuhkan semula ketegangan ini dikatakan tidak berhasil, dan akhirnya 7 Ogos 1965 Lee Kuan Yew telah mendandangi dengan Tunku, di mana secara rasminya Singapura terpisah dari Malaysia. Dan 2 hari selepas itu, 7 Ogos, 2 hari selepas itu, 9 Ogos, Parlimen meluluskan undang-undang perpisahan ini. Okay. Maka terpisahlah Malaysia dengan Singapura. Okey, ini berkat ni gambar Soekarno ni dia punya pidatonya sangat hebat. Okey. Ini pula kata akhbar kata akhbar yang berkaitan dengan pembentukan Malaysia dan isu berkaitan. Okey, setakat itu saja. Jadi daripada peristiwa pembentukan Malaysia ni kita boleh lihat prosesnya apa ni, kalau kita banding tidaklah terlalu mengambil masa yang panjang berbanding dengan perjuangan yang ditempuh dalam bentuk kemerdekaan lagi panjang. Dan apabila kita sudah berjaya membentuk negara Malaysia, maka kita faham dan sedar asasnya kenapa mesti wajib menerima seadanya Malaysia kini. Kita kena faham bahawa kita hidup dalam sebuah negara yang pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai etnik dan budaya ini, dan kita perlu hormati, terima hakikat bahawa inilah bentuk negara kita, kepelbagaian. Dan perkara macam ni kita hormati perbezaan yang ada. Semoga kita terus makmur dan sejahtera. Okey, itu saja. Jumpa lagi dalam rakaman yang lain. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.